Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam masakan. Hari ini bersama lagi kita dalam channel Jawi Jawa. Dan kali ini Wak akan memaparkan satu lagi resepi yang biasa berada dalam masyarakat kampung atau masyarakat Jawa, tapi sekarang ini dah viral di mana-mana, iaitu masak punten. Wak terus kepada bahan-bahan yang diperlukan dalam penyediaan resepi punten ini. Bahan utama ialah yang pertama iaitu beras. Tak kisahlah beras jenama apapun, tapi Wak gunakan 2 cawan saiz ni, 2 cawan beras. Kemudian santan, Wak perah santan tadi 2 biji kelapa yang Wak parut dan perah. Kemudian daun pandan untuk masak nasinya tadi. Kemudian sedikit udang kering. Wak gunakan tadi Wak beli lebih kurang dalam RM9 udang kering. Jadi ini untuk sambalnya ya, untuk sambalnya. Jadi terpulang pada masing-masing. Kalau nak gunakan bilis pun boleh, nak gunakan udang basah pun boleh, tapi Wak gunakan udang kering. Kemudian 3 biji bawang besar. Kemudian Wak gunakan cili kampung kira-kira dalam 30 biji. Bawang putih dalam 7-8 biji. Kira-kira 1 inci halia, air asam jawa, serbuk perasa, minyak untuk menumis, dan Wak gunakan ni untuk menumbuk nasi untuk menjadikan punten nanti. Ini Wak buat daripada pelepah kelapa, tapi kalau yang tak ada ni boleh juga gunakan botol ataupun cawan. Baiklah, kita mulakan memasak sekarang. Mula-mula kita akan menanak nasi. Menanak nasi ni untuk punten berbeza sedikit dengan menanak nasi biasa, iaitu kita gunakan santan pekat sepenuhnya dan airnya lebih daripada yang biasa. Jadi kita mula masak nasi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wak tadi gunakan lebih kurang 1, 2, 3 cawan, lebih kurang 3 cawan beras. Jadi untuk 3 cawan beras ni kita gunakan dia punya santannya, kita gunakan 5 atau 6 cawan santan. Kita gunakan 5 cawan ya. Dan sedikit garam untuk perasa, dan daun pandan ni kita koyakkan menjadi 2 dan kita simpulkan dia. Simpulkan begini ya. Dan kita masukkan. Dan kita mula memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sementara kita menunggu nasi tu tanak atau masak, kita tumbuk dulu, sediakan dulu bahan-bahan untuk membuat sambalnya, iaitu sambal udang kering. Ada orang manggilnya sambal gadai nyawa sebab pedas. Jadi jom kita cuba. Mula-mula kita akan tumbuk dulu cili bodong ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masukkan pula bawang putih. Wak gunakan 2, 4, 6, 7 biji bawang putih. Alamak, jatuh pula satu. Masukkan lagi. Kemudian masukkan pula halia. Halia ataupun orang panggil jahe ya. Sebab ramai subscriber yang tanya daripada rakan-rakan kita daripada Indonesia, dia tak faham apa itu halia. Jadi halia ataupun jahe. Okey, kita masukkan pula bawang ya. Bagi yang tak nak tumbuk dengan lesung ataupun yang acah-acah malas tu,
bolehlah gunakan pengisar iaitu ataupun blender. Tapi jangan blender terlalu hancur ya, sebab kurang sedap. Kita kena kacau-kacau sikit ya dia punya nasinya ni. Oh, lupa ya, Wak nak beritahu ya. Masak nasi ni sebenarnya boleh juga gunakan periuk nasi elektrik ataupun rice cooker ya. Tak semestinya gunakan gas macam ni ya. Boleh juga gunakan rice cooker dengan kaedah yang sama. Kemudian udang ni pun kita tumbuk juga, tapi jangan bagi hancur. Kalau bilis pun sama ya, kita tumbuk juga, tapi tak perlu hancur sangat. Okey, nampaknya nasi ini pun dah pecah beras dia, dah mula mengering, jadi kita perlu kecilkan api ya. Okey, kecilkan api dan kita tutup dia, ya. Biarkan tanak. Okey, sementara tu kita mula menumis sambal udang kering ni. Jadi kita masukkan dulu minyak masak, kira-kira dalam 3 sudu makan atau 4 sudu makan. Minyak pun dah panas, jadi kita masukkan bahan yang tumbuk. Oh, perlahankan dulu api. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumiskan dulu bahan-bahannya. Potong bawang ya. Kita potong bawang ni sebagai aksesori untuk sambal kita. Kita masak temperak ya, air asam jawa ya. Kalau nampak kering sedikit, kita masukkan air untuk mengerakkan dia hangus. Dan kita masukkan bawang aksesori ini. Bagi sedikit air. Kita masukkan pula bahan pelasa. Sedikit gula, sedikit garam, dan sedikit serbuk perasa. Okey, nampaknya dah layu bawang dia. Dah masak sambalnya, jadi Wak matikan saja apinya. Terima kasih. Okey, kita tengok nasinya. Mungkin dah masak dah. Okey, alhamdulillah nasi dah masak. Okey, kita matikan api ya. Matikan api. Dan kita teruskan ke proses untuk menumbuk. Okey. Gunakan ni ya. Siapa ya kalau tak ada ni, kita buang dulu dia punya pandan. Siapa yang tak ada ni boleh juga gunakan botol ataupun cawan ataupun apa-apa saja objek. Tumbuk sehingga sementara nasi panas kita tumbuk ya, untuk menghancurkan dia. Nampak dah lembut. Kita rasa dah lembut, kita cetak
kita mula mencetak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencetak ni sebenarnya terpulang pada masing-masing. Kalau arwah ibu Wak dulu sebenarnya dia tak macam ni. Tapi ini dah moden, kononnya nak cantik-cantik sikit. Kalau arwah ibu Wak dulu dia letakkan dekat satu dulang Pak Fikri, kemudian dia tekan-tekan dengan dia rata Pak Fikri, kemudian dipotong saja. Okey. Punten ni boleh juga digunakan untuk sarapan pagi ataupun minum petang. Sesuai juga kalau ada orang nak bawa untuk jiran-jiran, kalau ada kenduri, syukuran ke apa, sebagai salah satu buatangan. Inilah punten yang Wak Jawik Jawa gunakan udang kering sebagai sambalnya. Jadi insyaAllah sehingga kita bertemu lagi pada lain-lain video, insyaAllah Wak akan kongsikan lebih banyak lagi resepi-resepi orang lama yang biasa orang makan tapi dah semakin dilupakan. Jadi buat akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam masakan daripada channel Jawik Jawa. Sekian.